Kilometer dah give up, ya, balik ada setengah kilometer, ada yang tak ada kilometer pun, ya, tak naik langsung, ya. Jadi ini yang 2 kilometer, sampai situ ada batu yang ada 12 belahan. Kalau kita tengok ke bawah memang nampak kawasan tu macam kawasan yang dulu pernah ada aliran sungai kat situ, ya. Jadi tempat tu dipanggil Wadi Arba'in, ya. Ada 12 mata air. Itu kata ahli sejarah begitu, ya. Adakah di situ tempatnya? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi ada kemungkinan. Sebab ciri-cirinya tu macam tu, ya. Macam kisah Ashabul Kahfi, ya. Ada orang kata di Jordan, ada kata Turki. Sebab dua-dua kawasan yang ada kemungkinan. Tapi para sejarawan Islam kata yang paling hampir mengikut ciri-ciri Quran ialah di Jordan. Ya, di Jordan, bukan yang di Turki, bukan di Syria, ya. Jadi ini para ulama yang sebut, ya. Tapi hakikat sebenarnya itu hanya Allah yang Maha tahu. Setiap puak Bani Israel mendapat mata air masing-masing. Itu kita dah tunjuk, ya. Saya pun tak bawa apa ni, ya. Tapi kita dah tunjuk bagaimana anak-anak Nabi Yaqub ada 12 semuanya. Yaqub lah yang digelar sebagai Israel, ya. Israel. Sebab itu dipanggil Bani Israel. Israel makna Abdullah, ya. Israel daripada Isra campur Il. Isra makna Abdul, Il makna Allah. Jadi Israel makna Abdullah, hamba Allah. Israel itu dalam bahasa Hebrew, ya. Abdullah bahasa Arab. Jadi Bani Israel makna anak kepada hamba Allah. Siapakah hamba Allah itu? Nabi Yaqub. Berapa ramai anak dia? 12. Salah seorangnya Nabi Yusuf AS, ya. Jadi 10 daripada isteri pertama, 2 daripada isteri kedua. Zaman Nabi Yaqub, adik-beradik boleh dimadu. Zaman Nabi Yaqub, maknanya Nabi Yaqub kahwin dengan kakaknya, kemudian Nabi Yaqub kahwin dengan adiknya pada masa yang sama. Kalau zaman kita ganti apa? Ganti kapet lah, ya, ganti tikar atau ganti kapet lah, ya. Jadi bila kakaknya meninggal baru kita kahwin dengan adiknya, atau adiknya meninggal baru kahwin dengan kakak. Tapi zaman Nabi Yaqub boleh kahwin, boleh dimadu kat adik-beradik, ya. Zaman Nabi Ibrahim, datuk kepada Nabi Yaqub boleh kahwin dengan anak saudara. Seorang bapa saudara boleh kahwin dengan anak saudara dia, ya. Ini hukum syariat dulu. Akidah sama, tapi syariat berbeza. Zaman Nabi Adam, lagi hebat. Zaman Nabi Adam, adik-beradik kahwin, ya. Ada orang, tapi berselang, ya. Ada orang tanya pasal apa kahwin adik-beradik. Kalau tak kahwin adik-beradik, nak kahwin dengan siapa? Tak ada orang, ya. Zaman tu memang anak Nabi Adam saja. Jadi syariat boleh berubah-ubah, tetapi akidah tetap sama. Akidahnya tauhid, ya. Akidah tetap sama. Okey, itu cerita apa tadi, ya. Kisah yang kita kata pelik-pelik yang pernah berlaku, ya. Allah menjadikan benda yang tidak bernyawa, ya, memberikan khidmat kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi kalau benda-benda mati ni pun boleh beri khidmat, kita tak bagi khidmat pada agama, malulah, tuan-tuan, ya. Sebab itu kita kena tanya, apa sumbangan kita pada Islam? Apa yang kita buat? Ya, kita sumbang apa, tuan-tuan? Sumbang duit, sumbang tenaga, sumbang ilmu, sumbang idea, sumbang apa sebenarnya, ya? Sebab itu nanti Allah akan tanya di akhirat besok, ya. Allah akan tanya, umur kita ni habis, ya, ikut mana? Ya, hadis riwayat Abi Daud, ya. Bagaimana Nabi menyebutnya dalam hadis yang sahih, Nabi sebut la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, ya. Tidak ada mana-mana anak Adam yang kaki dia boleh bergerak ke mana-mana pada hari kiamat nanti, ya. Tidak ada yang bergerak, ya, hatta sehinggalah yus'al an arba', sehinggalah ditanya tentang 4 perkara. Ya, semua kita, tuan-tuan, lelaki perempuan, kecil besar, ya, tua muda, semua nanti Allah akan tanya 4 perkara. Yang pertama apa Allah tanya? Yang pertama Allah akan tanya tentang, ya, tentang an umrihi, tentang umurnya, ya, tentang umrihi, ya. Fima afnahu, ya. Bagaimana dia menghabiskan umurnya. Kita habiskan umur kita buat apa, tuan-tuan? Itu yang pertama Allah akan tanya. Yang kedua, ya, an jasadihi, tentang tubuh badan dia, ya. Fima ablahu, bagaimana dia menggunakan tubuh badan. Kita badan sihat, ya, pemikiran sihat ni kita gunakan apa? Ya, kita gunakan akal kita untuk apa, tuan-tuan? Ya, jadi yang pertama umur, yang kedua tubuh badan kita, ya. Yang ketiga kita panggil an malihi, ya, tentang hartanya, ya. An malihi min aina tasabahu, daripada mana dapat, ya, duit kita, harta kita, kereta kita, rumah kita, tanah kita, kebun sebagainya, kita dapat daripada mana? Halal ke tak halal? Min aina tasabahu. Wa fima anfaqahu, ya,
dan kita infakkan pada jalan Allah ke pada jalan apa? Ke mana? Ya, ke mana? Ya, ke mana kita habiskan? Dan yang keempat, yang terakhir ialah an ilmihi, ya, tentang ilmunya. Ya. Apa dia sebut, ya? Maza amila bihi, ya, apa yang dilakukan dengan ilmu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang kita dapat kita aman. Ya, walaupun sedikit kita aman. Ya. Ada orang kata, kalau gitu jangan tak payah datang majlis agama lah. Sebab kalau tahu nanti kena aman. Ya. Jadi lebih baik kita tak tahu, dia kata. Tapi tak boleh begitu sebab menuntut ilmu tu adalah faridah, ya, fardu. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya. Ya. Tadi pasal Nabi Muhammad dengan Khadijah ni. Ya. Ya. Kita selalu mendengar Nabi dengan ni adalah contoh perkahwinan yang baik. Ya. Boleh tak Ustaz ceritakan bagaimana perkahwinan Nabi Muhammad dengan apa? Dengan Khadijah. Khadijah. Oh. Seberingkas. Seberingkas ni. Itu kena forum lain tu, ya. Forum perdana yang lain tu. Tapi secara umum lah untuk bagi apa kita panggil, ya. Secara umum kita kata perkahwinan Nabi dan Khadijah itu, ya, kita tak boleh nak gambarkan apa kita panggil betapa hebatnya, ya, perkahwinan tersebut. Antaranya kita kata Khadijah, ya, Khadijah ini adalah wanita yang memberikan zuriat kepada Nabi. Ya, sebab itu bila Aisyah, isteri-isteri lain macam, sebab Nabi ni walaupun Khadijah dah meninggal, kan Nabi duk sebut, kan? Ya, Nabi duk sebut, ya. Kalau istilah kita kakak kamu dulu, arwah, ya, arwahnya dulu selalu duk sebut. Bila masak pun dia macam seolah-olah macam Nabi banding lah, seolah-olah lah, ya. Macam kalau Khadijah ni ada, kalau begini, kalau jadi Aisyah pernah, ya, bertanya apa lebihnya, apa ni perempuan tua, dia sebut istilah perempuan tua tu yang jadi Nabi agak sedikit apa terasa, ya. Sehingga Nabi kata dia beriman ketika semua orang kufur pada tu, atau Khadijah, ya. Dan dia memberikan zuriat ketika mana semua isteri tak memberikan zuriat, melainkan Maryam lah, ya, Maryam Qibtiyah, itu saja, yang lain tak bagi zuriat, ya. Dia bagi semua harta dia apa, ya. Sehingga kan ada kisah, ya, dalam The Seal Nectar tu, ya, Ar-Rahiqul Maktum, Syekh Mubarak Furi menyebut bagaimana Khadijah ketika nak meninggal dunia dia tanya Nabi, dia kata kalaulah tulang-tulang aku ni, tulang temulang aku ni boleh digunakan untuk Islam, gunakan. Sedangkan kita tahu, ya, orang mati mana boleh kita pakai dia punya ni, ya, tubuh dia pun kita kena jaga sungguh-sungguh, ya. Nak mandikan tuan, ya, kita mandi dengan perlahan-lahan, dengan adab, ya. Takkanlah tulang ni kita nak guna pelan untuk benda lain pula, tak, ya. Tapi sampai peringkat begitu Khadijah, ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi tidak berpoligami, kita sebut kan, ya. Nabi tidak berpoligami selama mana Khadijah masih hidup. Tapi bukanlah kata tak boleh, ya. Ni nak cerita Nabi, ya. Kalau tuan-tuan yang dah buka cawangan itu rezeki lah, ya, nak buat macam mana, ya. Sebab dia kata Allah ni, sebab saya tak baca sirah dulu Ustaz, dia kata, ya. Saya dah terbuka cawangan, dia kata nak buat macam mana, ya. Tapi kalau nak ikut pada Nabi, Nabi tidak berkahwin dengan wanita lain semasa baginda masih hidup dengan Khadijah, ya. Ketika Khadijah masih hidup. Ketika Khadijah meninggal, ya, orang suruh Nabi kahwin dengan Aisyah, ya. Ni semua kita dah tahu kan. Nabi menolak. Bukan kata Aisyah tak bagus, tapi Nabi tak nampak keperluan untuk kahwin dengan Aisyah pada masa itu. Sehingga Nabi kata kalau betul-betul nak kahwin, ya, cari isteri yang sama umur dengan aku. Janda, mesti janda. Ya, itu yang dapat Saudah. Sebab Saudah ada pengalaman rumah tangga. Bila Saudah ada pengalaman rumah tangga, Saudah lah yang akan mendidik Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum dan Fatimah. Ya, anak Nabi kan, masih remaja lagi. Jadi Saudah lah yang menjaga, ya, Fatimah, yang membesarkan Fatimah dan juga Ummu Kulsum, ya. Setahun lepas Nabi kahwin dengan Saudah, isteri kedua, baru Nabi kahwin dengan Aisyah. Ya, nak menunjukkan Nabi kahwin bukan atas dasar nafsu, tidak. Ya, tapi Nabi kahwin atas dasar yang pertama kerana keperluan. Ya, keperluan anak baginda, bukan untuk baginda. Aisyah sebab nak muliakan Abu Bakar. Nabi kahwin dengan Hafsah sebab nak muliakan Abu Bakar. Ya, nak muliakan Umar, ya, Ibnu Khattab, kita kata. Kemudian yang lain-lain, Sofia, isteri Nabi yang apa? Yang Yahudi kan, ya, Yahudiah. Ya, Nabi kahwin atas dasar dakwah. Bila Nabi kahwin dengan dia, ada orang Yahudi yang masuk Islam. Sebab mereka melihat Islam memuliakan wanita, termasuklah wanita Yahudi. Ya. Jadi balik pada isu Khadijah tadi, memang Khadijah, ya, kita kata apa? Cinta awal dan akhir. Ya, itu saya ambil daripada lagu siapa? Jamal Abdillah tu, ya. Kekasih awal dan akhir, ya. Tapi memang betul Khadijah, ya. Sebab Khadijah ni walaupun, ya, beliau ni dah meninggal dunia, tapi Nabi masih menyebut-nyebut, ya, masih lagi mengingati apa ni Khadijah. Malah
kalau ada Nabi buat sembelih kambing ke apa sebagai makanan lebih ya. Biasa Nabi minta dibagi kepada kawan-kawan keluarga Khadijah ya, sampai peringkat begitu. Jadi perkahwinan memang ya, mungkin pendetilan tu tak banyak ya, sebab Khadijah sendiri sudah meninggal dunia. Jadi dia tak sempat nak meriwayatkan hadis-hadis pengalaman dia dengan Rasulullah. Sebab tu kita tak berapa dengar sangat. Ya, banyak dengan Aisyah sebab ketika Nabi wafat Aisyah masih hidup. Kemudian Aisyah boleh cerita pengalaman ya, dia bersama dengan Rasulullah. Ya, itu yang kita kata tengok bagaimana ya, kalau tuan-tuan tengok Mahir Zain ya. Mahir Zain buat video klip ya. Tajuk dia apa saya tak ingat ya, tapi dia tunjuk daripada sirah Nabi ya, bagaimana seorang lelaki yang belum berlari dengan isteri dia. Itu kisah Rasulullah dengan Aisyah. Kisah bagaimana bila ada orang main api dalam, tuan-tuan boleh tengok. Saya tak tahu, tak pasti apa tajuk video klip tu, lagu tu ya, tapi Mahir Zain lah ya. Dia tunjuk bagaimana orang perempuan sebelah rumah dia buang sampah depan rumah Mahir Zain ya. Tapi Mahir Zain tak balas dengan buang sampah pula. Sebab kalau kita buang sampah pula rumah dia, tak ada beza lagi dia dengan kita ya. Sebab itu Nabi ajar kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan ya, supaya sampai satu ketika nanti orang tu pun malu Allah dengan kita ya. Sebab dia buat jahat, kita buat baik. Dia buat jahat, kita buat baik ya. Jadi dalam tu banyak ya, tunjuk bagaimana Nabi dengan Aisyah ya. Tapi Nabi dengan Khadijah kurang. Sebab apa? Sebab Khadijah tidak dapat nak menyampaikan cerita ya. Cuma ada cerita-cerita daripada Fatimah. Adalah Fatimah cerita dia kata mak dulu kan, bonda kita dulu begini tu ada ya. Sebab itu Nabi apabila melihat ya, rantai yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada anaknya yang anak Nabi yang sulung ya, Zainab. Sebab Zainab ni dia kahwin dengan, dia zaman jahiliah dia kahwin dengan Abul As. Bila Islam datang, Zainab masuk Islam, Abul As tak masuk Islam ya. Sebab itu bila kita baca sirah kita tahu seorang isteri yang masuk Islam ya, suami tak masuk, adakah dia kena keluar daripada rumah apa kita panggil secepat mungkin? Jawapannya tidak. Dia boleh hidup bersama suami dia, cuma tak boleh bersama lah ya. Tapi dia kena gunakan masa tu untuk dakwah ya. Dan akhirnya Abul As masuk Islam ya. Ketika nak tebus Abul As tu, Zainab hantar rantai dia sebagai cagaran ya, sebagai cagaran. Sehingga bila Nabi tengok, Nabi tersentuh hati. Sebab Nabi tahu bahawasanya itu adalah rantai hadiah daripada Khadijah ya. Sehingga akhirnya Nabi minta izin kepada para sahabat ni selepas perang Badar nanti bila kita baca perang Badar nanti kita akan jumpa kisah ni. Ini promosi je lah dulu ya. Anak yang bercerai dengan ada perkahwinan macam Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum kahwin dengan dua anak Abu Jahal, anak Abu Lahab. Tapi dua-dua anak Abu Lahab ni orang baik ya. Dia tak ikut bapak dia. Sebab itu disebut dalam sirah salah seorang daripada anak Abu Lahab tu bukan dia ada dua ya. Dia ada 3 anak tapi 2 tu masuk Islam ya. Utbah namanya ya, tak salahnya Utbah ya. Utbah dan Mut'im dua-dua tu masuk Islam. Jadi mereka ni sebenarnya orang baik. Ada orang tanya pasal apa Nabi benarkan kahwin dengan kafir. Sebenarnya dia kahwin tu sebelum Islam ya. Bila Islam datang, semua anak Nabi beriman. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum ya, Fatimah semua beriman. Cuma suami dia tak masuk Islam pada masa tu ya. Tunggu sampai perang Badar, habis perang Uhud dan sebagainya, barulah ya mereka ni masuk Islam. Termasuklah 2 anak Abu Lahab tadi ya, walaupun bapaknya kita panggil menolak Islam, tapi anaknya beriman ya. Jadi itu sikitlah yang boleh saya sebut. Ya, silakan. Nabi itu dengan 10 ke berapa? 13 pun. 13 ya? Ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 ya. 11 atau 12. 2 tu tak disebut sebab dicerai oleh Rasulullah. Nabi ada cerai isteri. Dia Sayyidina Khadijah, Saudah, Aisyah, Zainab, Hindun, Zainab bersatu, Zainab ada 2 betul. Jawariyah bin Haris, Juwairiyah ya. Ramlah, Safiyah, Maimunah. Isteri dari hamba Maria dan Raihanah binti Sam'ah. Cuma Raihanah tu ada yang kata dia bukan isteri, dia hanya hamba. Tapi diperlakukan sebagai isteri. Sebab hamba kan boleh diperlakukan sebagai isteri. Tapi ada bau 12 kan? Macam mana? Bau 12. Tu ada yang dicerai. Yang dicerai oleh Nabi. Yang mana tu?
Tak ada kat situ. Itu saya, homework saya lah. Saya Tadi kau salah, yang cerai tu siapa? nama tu saya tak berapa ingat, kena tengok dalam kitab sirah lah, ya. Tapi dia dicerai sebab dia telah menyembunyikan penyakit dia daripada Nabi. Ketika dia berkahwin dengan Nabi, dia sebenarnya masa dia muda dulu dia ada penyakit sopak. Penyakit sopak, dia panggil baras, dalam bahasa Arab baras. Tapi dia dah sembuh, ya. Jadi apabila dia nak kahwin dengan Nabi, dia tak cerita dia punya medical history. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita boleh ambil pada kisah ni, kita kena cerita pada bakal suami kita ada masalah apa-apa, kena bagi tahu. Ya. Sebab apa? Sebab nanti kalau apa-apa berlaku, tak timbul fitnah. Kita kena cerita dulu, saya ni dulu pernah kena sakit sopak tapi alhamdulillah dah baik. Ya. Kalau yang lelaki itu suka, teruslah dia proceed. Kalau tak nak, kita tak boleh nak paksa. Jadi dia telah menyembunyikan maklumat tersebut pada Nabi. Jadi bukan makna Nabi jijik pada penyakit baras, tidak. Tetapi Nabi nak ajar kepada umat supaya kita kena jujur dan amanah. Kita kena cerita, ya? Kalau mana boleh kita cerita, kita kena cerita. Kalau lelaki tu rasa tak suka dengan kita, tu nak buat macam mana? Mana bukan jodoh kita lah, ya? Sepatutnya begitu. Maknanya dalam kes tadi bukan makna Nabi saja-saja nak cerai, tidak. Tetapi Nabi nak ajar umat supaya, ya, menceritakan, ya, dia punya medical history kena bagi tahu lah, ya. Jangan kita diam saja, besok ada masalah, ya, jadi fitnah pula, jadi bergaduh suami isteri, ya. Tapi memang ada peristiwa kan Ustaz, di mana isteri-isterinya berkumpul semua satu masa, sebab dia orang nakkan harta dan lebih daripada yang dapat Ansar dan Muhajirin yang dapat kan. Nabi Muhammad tanya siapa yang nak bercerai sama lain. Siapa nak harta maka Nabi akan ceraikan lah. Ceraikan Nabi Nabi akan bagi mut'ah. Mut'ah tu makna wang macam apa? Pampasan, ya, pampasan, ya. Kalau diceraikan oleh seorang suami. Tapi akhirnya semua isteri, ya, merasa merasa kesal, ya, atas kesalahan mereka, ya. Sampai Omar pun datang tanya pada Hafsah, ya. Abu Bakar tanya pada Aisyah, ya. Sehingga mereka kata mengapa sampai mereka begitu, ya. Tapi ini nak tunjuk bahawasanya isteri Nabi juga adalah manusia biasa. Nak ceritanya yang tu, ya, bukan nanti kita kata oh isteri Nabi bolehlah, kan? Kita tak boleh kata isteri Nabi bolehlah, tak boleh. Sebab apa? Sebab semua macam kita juga, ya, nakkan sesuatu, ya, nakkan keistimewaan, ya, nak macam-macam. Sebab namanya manusia, ya. Sebab itu kita kata Nabi ni memang, ya, lebih pada Superman lah kita kata, ya. Sebab Nabi penuhi semua, ya. Isteri saja kita kata 11 atau 12 tadi, ya, tolak yang dicerai, ya. Meninggal 2, betul lah. Khadijah meninggal di Mekah, Zainab binti Khuzaimah meninggal di Madinah, ya. Tapi Nabi setiap kali solat imam, ya, bukan jadi makmum. Kita manja makmum, ya. Nabi imam saja, solat yang jadi imam, solat Nabi jadi imam, ya. Baca khutbah lagi, ya. Kemudian apa kita panggil, jadi ketua perang pula lagi, ya. Apa lagi, ya, jadi diplomat lagi, ya. Semualah Nabi. Kalau ada hal mahkamah, Nabi jadi hakim, ya. Nabi jadi semualah apa kita nak kata, ya. Semua Nabi dengan anak kandung, dengan anak tiri, dengan anak angkat Rasulullah lagi, ya. Jadi tugas Nabi ni kita kata, ya, tak ada masa nampak Nabi berehat lah. Seolah-olah macam tak ada masa Nabi berehat. Masa Nabi itu dipenuhi dengan dakwah, dengan melayan kehendak manusia, ya. Dan itulah, ya, bila kita sebut tentang Rasulullah memang tak nampaklah dia punya kelemahan. Sebab itu orang munafik apabila dia nak kritik Rasulullah, dia nak cari kelemahan pada Nabi, tak nampak. Jadi dia kritik, dia cari kelemahan isteri-isteri Nabi. Dia kata Aisyah ni beginilah, Hafsah begini dan sebagainya. Sebab dia tak boleh nak kritik Nabi, ya. Begitu juga zaman kita, apabila seseorang pemimpin tu nampak baik, ya, orang baiklah kita kata, maka kalau orang nak jatuhkan dia, imej dia, ya, orang akan cari kelemahan-kelemahan isteri dia pula. Kalau tak ada kelemahan isteri, cari kelemahan anak pula, ya. Kalau tak ada, menantu, ya, dan sebagainya. Begitulah, ya, sifat dia, tuan-tuan, ya. Okey, seterusnya, ya, sikit lagi, ya. Kalau kita boleh sebut di sini apa lagi? Kurniaan tadi sudah. Berita gembira di dalam kitab Taurat, ya. Dalam kitab Taurat dah cerita, ya. Kitab Taurat, ya, kitab yang pertama yang Allah turunkan kepada, ya, nabi-nabi dan rasul lah. Yang pertama Nabi Musa lah, ya. Tapi antara semua nabi-nabi bukan semua dapat kitab. Yang pertama dapat kitab Nabi Musa, ya. Yang kedua nanti Nabi Daud alaihissalam. Kitab Nabi Daud apa nama dia? Zabur, ya, Zabur. Tapi Zabur ni dia banyak gurindam, ya.
Zabur ni dia bukan hukum sangat. Ya, bukan apa kita panggil book of law, bukan. Ya. Dia banyak macam syair, macam untuk. Sebab itu Nabi Daud, ini cerita Israeliat tuan-tuan ya. Dalam kitab tafsir ada sebut cerita Israeliat. Bagaimana Nabi Daud apabila membaca kitab Zabur, burung-burung yang berterbangan di udara ni pun semua berhenti. Ya. Kalau saya tanya ya, berhenti tu makna jatuh ke? Ya. Sebab kalau dah burung berhenti dia punya ni, jatuhlah, tapi tak cerita pula dalam kitab tafsir. Ya. Jadi apabila begitu keadaannya nak cerita, itu kata Israeliat tadi, melebih-lebih sangat. Ya. Tapi nak ceritanya memang burung-burung pun terhibur. Ya. Sedangkan burung-burung ni kita kata dia ada irama dia, ya, kicauan dia. Macam mana pula bila Nabi Daud ya, sebab Nabi Daud Allah kurniakan suara yang sedap. Ya. Sebab itu bila ada para sahabat yang baca Quran suaranya sedap, Nabi akan kata ya, laqad utitum ya, laqad utitum mizmaran min mazamir ali Daud. Sesungguhnya Allah telah kurniakan kepada kamu salah satu daripada suara atau seruling ya, keluarga Nabi Daud. Nabi akan sebut antaranya Abu Musa al-Asy'ari. Ya, pernah Nabi rawan malam ya. Nabi keluar malam ya, tengok nak cek para sahabat ni. Jadi Nabi sampai di kemah yang diduduki oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Abu Musa tak perasan kata Nabi duduk di luar. Jadi dia pun baca Quran sehingga Nabi tak beranjak. Ya. Nabi apa kita panggil terpegun dengan suara kemerduan suara Abu Musa. Sehingga akhirnya bila selesai Abu Musa keluar terperanjat dia tengok Nabi aja. Ya. Sehingga akhirnya apa yang disebut oleh Nabi, Nabi kata laqad utitum, sesungguhnya engkau telah diberi mizmaran ya, seruling mana suara merdu ya, min mazamir ali Daud, daripada suara-suara merdu keluarga Nabi Daud. Maknanya Nabi Daud dan adik keluarga termasuk Nabi Sulaiman sedap suaranya. Ya. Sehingga para sahabat pun ya digelar begitu ya kerana kemerduan suara tadi. Jadi ia mengandungi syariat yang sesuai dengan zaman penurunannya. Jadi maknanya kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil semuanya dah expired. Ya, dia ada dia punya expiry date dia. Tapi Quran tidak. Ya, Quran dia tak expired. Malah Quran akan dibacakan dalam syurga besok ya. Bila kita esok dalam syurga, Quran akan dibacakan. Tapi bukan untuk pahala. Pahala masa dunia. Di sana tu untuk hiburan, halwa telinga. Ya. Jadi dia punya background music dalam syurga kalau saya boleh sebutlah ya. Tapi ini bukan ya. Sebab apa yang disebut, digambar, dibayang oleh manusia, itu bukan syurga tu. Itu hanya gambaran kita saja ya. Jadi Quran akan dibacakan untuk hiburan ya, untuk halwa telinga kita kata. Di dalamnya disebut ramai para nabi yang akan diutus, di antara yang disebut ialah pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita tersebut kalau kita boleh sebut ya, kata Nabi Musa ya, berita tersebut, aku akan mengutuskan untuk mereka di kalangan mereka sendiri seorang nabi seperti kamu. Ini Allah sebut pada Nabi Musa. Ya, Allah kata aku akan utus nabi macam kamu. Sebab itu orang Bani Israel, dia ingat nabi akhir zaman, dia ingatnya orang Bani Israel. Dia duk ingat orang Bani Israel. Ya, sebab dia kata, sebab Allah kata di kalangan mereka sendiri seorang nabi seperti kamu. Seperti kamu tu akhlaknya, keyakinannya, akidahnya, bukan bangsanya ya. Ayat ini dia salah. Aku akan menjadikan wahyuku bermain di bibirnya. Mana Quran sentiasa ya, dibasahi bibirnya dengan Al-Quran. Dia akan memberitahu mereka semua perkara yang aku perintahkan ya. Apa yang Allah cakap Nabi sampaikan semua. Sebab sifat Nabi tabligh, sifat Nabi amanah, sifat Nabi sidik ya. Nabi tak sembunyi. Ya, tak ada. Kalau ada orang kata ya, dia kata dia dapat ya zikir ke apa daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dapat daripada Nabi. Dia kata ini tak ada orang lain tahu. Ini saya bagi khusus untuk ya Tuan Haji ni ya. Ini hebat ni dia kata. Siapa amal ni masuk syurga terus dia kata ya. Tu bohonglah tuan-tuan. Tak ada. Sebab Nabi akan cerita semua. Ya, Nabi akan cerita semua. Kalau kita tak pernah dengar, sebab yang kita belajar tu belum banyak lagi. Ya, sebab kitab-kitab ni terlalu banyak tuan-tuan. Ya. Memanglah apa ni sirah hadis ni memang bidang kajian saya betul, tetapi bukan semua kitab saya baca. Ya, hadis ni ratusan ribu. Memang ada lagi yang kita tak baca. Yang kita baca pun ribu-ribu juga, tapi ada puluh-puluh ribu lagi yang tak baca. Jadi maknanya kalau apa yang saya sampaikan mungkin sedikit berbeza dengan apa yang tuan-tuan dengar ataupun baca, kena bagi tahu. Ustaz, saya dapat maklumat kata begini-begini. Apa yang ustaz cakap salah, kena bagi tahu. Ya. Saya hanya sekadar berkongsi apa yang saya belajar, apa yang saya tahu itu saja. Kalau ada kesilapan, tuan-tuan kena bagi tahu.
Sebab tidak ada ustaz yang maksum, ya. Ustaz boleh buat kesalahan, ya. Nah, seterusnya apa lagi, ya? Sesiapa yang tidak mentaati apa yang disebutnya dengan namaku, maka akulah yang akan membalasnya. Mana-mana Nabi yang berani bersikap sombong terhadapku dan bercakap dengan namaku apa yang aku tidak perintahkan, atau bercakap dengan nama Tuhan-Tuhan lain, maka dia akan dibunuh, ya. Jadi ni apa kita panggil, ya, dibunuh ni sama ada dalam peperangan, ya, ataupun dalam kehidupan, ya. Contoh macam Nabi Yahya, ya, dibunuh. Ada Nabi-Nabi dibunuh, ya. Nabi Zakaria, ya, ayahnya dibunuh juga, digergaji kepala, ya. Nabi Muhammad pun ada orang nak bunuh. Orang Yahudi nak bunuh berapa kali dah, tapi tak berjaya. Sekiranya kamu ingin membezakan di antara Nabi sebenar dan Nabi pembohong, maka inilah petandanya, iaitu apa yang dikatakan dengan nama Tuhan akan berlaku, tetapi ia tidak berlaku. Ya, kalau ada orang mengaku Nabi, ya, dia kata tahun 2012, ya, kiamat, dia kata, ya, tengok tak berlaku, ya, memang bohong. Maka dia adalah pembohong dan inginkan kebesaran untuk dirinya. Oleh itu kamu jangan takut kepadanya. Jangan takut, ya. Kalau dia macam Musailamah Al-Kazzab, pembohong, ya. Bila Nabi, apa kita panggil, bila Nabi ludah ke mata Sayyidina Ali, ya, sembuh kan. Sakit mata Sayyidina Ali itu, Nabi ludah sekali, Ali kata terang daripada dulu lagi, ya. Musailamah bila dia dengar, dia pun sembuh juga kat orang, ya. Tapi bukan jadi elok, ya, jadi buta kawan tu, ya. Bila dia dengar Nabi ludah, ya, pada telaga kan, telaga tu kena racun. Telaga tu jadi, air tu jadi boleh minum, ya, dia membuat, ya. Jadi telaga apa, dia panggil perigi buta jadi, ya. Maknanya banyak benda begitu berlaku. Maknanya dia pembohong, ya. Orang-orang Yahudi berkata orang yang dimaksudkan oleh berita gembira ini ialah Yusha bin Nun, ya. Siapa dia Yusha bin Nun? Dalam bahasa kitab Injil, ya, Bible, dia panggil sebagai Joshua. Ya, kalau tuan-tuan baca kitab Injil, ya, kalau tuan-tuan wiki je, Wikipedia, tuan-tuan akan cari Joshua. Joshua ni adalah anak murid kepada Nabi Musa AS. Ya, sebab itu sebahagian ulama menyebut kisah Nabi Musa bertemu dengan Khidir, ya, dengan Khidir AS. Nabi Musa kan pergi dengan seorang budak muda, ya, dengan hulam dia, ya, dengan fata dia, bukan hulam, fata. Kalau hulam budak kecil, ya, fata ni budak remaja. Kata para ulama tafsir, budak tersebut ialah Yusha bin Nun. Masa tu dia belum jadi Nabi. Tapi nanti selepas Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, Yusha lah yang membawa Bani Israel masuk ke Palestin, ya. Dalam bahasa Bible dia panggil sebagai Joshua, ya. Joshua tu Yusha lah, ya, Yusha bin Nun, pengganti Nabi Musa. Walau bagaimanapun semasa Nabi Isa AS menyampaikan risalah Tuhannya, mereka tetap menunggu-nunggu kedatangan Nabi yang lain. Jadi maknanya lepas Nabi Isa pun ada lagi. Mereka telah menghantar utusan menemui apa kita panggil John, ya. John tu ialah Nabi Yahya, ya, dia panggil John the Baptist kan. Itu dah bahasa Bible, ya, John the Baptist, ya, Nabi Yahya, ya, yang merupakan anak kepada Nabi Zakaria, ya, yang juga merupakan sepupu kepada Nabi Isa. Sebab itu ketika Nabi Muhammad Mi'raj, ya, pada langit yang kedua, nanti bila Isra Mi'raj nanti kita tunjuk slide tu, ya, bagaimana Nabi ketika bertemu dengan Nabi Isa ditemani oleh Nabi Yahya pada langit yang kedua. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa duduk dengan Nabi Yahya, sebab dia ni sepupu, ya, mereka ni sepupu, ya, hidup pada zaman yang sama. Bertanya perihal dirinya, mereka berkata, kamukah Ilya, ya. John ataupun Yohana menjawab, bukan. Mereka bertanya lagi, kamukah Isa Al-Masih, ya. Isa Al-Masih, ya. Yohana menjawab, bukan. Mereka bertanya lagi, kamukah Nabi? Yohana menjawab, bukan. Mereka berkata, kalau bukan Ilya, bukan Isa dan bukan Nabi, kenapa kamu dijadikan ketua, ya. Ini orang query dia lah. Ini menunjukkan bahawa kitab Taurat menyebut bahawa sifat Nabi yang akan dibangkitkan adalah seperti sifat Nabi Musa AS, ya. Ciri-ciri yang ada pada Nabi Musa itu ada pada Rasulullah, malah ditambah lagi oleh Allah, ya. Berita gembira tersebut menyebut bahawa Nabi yang berani melakukan pembohongan terhadap Allah akan dibunuh, ya. Kalau dia bohong, dia akan dibunuh. Ia mempunyai persamaan dengan firman Allah, ya, dalam suratul Haqqah, ya, 44 hingga 46. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhazna minhu bil yamin summa la qata'na minhu alwati, ya. Walau taqawwala alaina, dan kalaulah Nabi Muhammad itu, ya, taqawwala ni maknanya mengada-ngadakan benda yang tak ada. Daripada qala yaqulu berkata, taqawwala berkata sesuatu yang tak ada, ya, alaina, ya, dengan di atas nama kami,
sesuatu yang direka-reka, ya, ba'dal aqawil, ya, benda yang direka-reka, ya. La akhazna minhu bil yamin, pasti kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami, ya. Kemudian summa laqata'na minhu alwatin, kami akan potong tali jantung dia, ya, mati dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama-sama musyrikin dan Yahudi, musuh ketat baginda, ya, selama 23 tahun ni, tak kurang tepatlah, ya. Sebab Nabi dengan musyrikin di Mekah, ya, daripada kecil memanglah Nabi duduk kan. Tapi setelah menjadi Rasul 13. Tapi Yahudi di Madinah hanya 5 tahun. Sebab tahun yang kelima, lepas pada peperangan peperangan Khandaq, ya, peperangan Parit tu, selepas daripada peristiwa pembunuhan Bani Quraizah, ya, mereka wanita-wanita semua dihalau, ya. Lelaki sebelum tu dihalau. Tetapi oleh kerana mereka khianat, sebahagian besarnya dibunuh. Itu berlaku tahun kelima. Maknanya selepas tahun kelima tidak ada lagi, ya. Hijrah yang kelima. Tahun hijrah yang kelima. Tidak ada lagi orang Yahudi yang tinggal di Madinah, ya. Mereka semua telah berhijrah, kebanyakannya ke Khaybar, ya. Jadi baginda menyuruh mereka supaya beriman kepada Allah. Allah telah menjaga baginda daripada kejahatan mereka, ya, sebagai penenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita berhenti di situlah, ya. InsyaAllah kita sambung dalam kesempatan yang lain. Kalau ada soalan silakan, bebas saja, apa-apa. Ya. Dia ketika Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril untuk bertemu Allah kan. Jadi kan Nabi naik daripada satu langit ke satu langit. Masa naik ke langit kedua, Nabi diperkenalkan oleh Jibril kepada both of them, kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya yang berada pada langit yang kedua. Mana same level lah, dia duduk tu same level, ya. Lepas tu naik lagi nanti, barulah Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha, ya. Cuma kita nak sebut itu gambaran yang Nabi bertemu, bukan makna mesti begitu. Itu pada malam tersebut, ya. Sebab bukan semua Nabi jumpa kan. Nabi-Nabi yang utama sajalah, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Harun, ya, Nabi Musa, ya. Nabi Adam sudah tentulah, ya, diperkenalkan, ya. Nabi biar Jibril kenal. Sebab tu bila kita pergi tempat baru, kita kena pakai tour guide lah, ya. Kena ada introducer, kena ada orang yang introduce kita. Sebab kalau Nabi pergi sendiri, sebab Nabi tak pernah pergi, ya. Jadi Jibril lah orang perantaraan, kena pakai middleman. Jadi Jibril pun sebut Adam, inilah Muhammad, ya. Nabi Muhammad pula, inilah Nabi Adam, ya. Jadi berkenal lah. Naik pula lagi, jumpa pula Nabi Isa. Naik lagi jumpa Nabi Harun, Nabi Musa, ya. Nabi Nabi Ibrahim, ya. Dan seumpamanya. Jadi maknanya Nabi diperkenalkan, ya. Even masa Nabi solat menjadi imam di Masjid Aqsa, Masjid Aqsa tu, ya, Baitul Maqdis kita kata. Cuma Masjid Aqsa tu, adakah Masjid Aqsa yang ada? Tapi kawasan tu lah. Sebab bangunan itu bangunan yang datang kemudian. Macam Dome of the Rock, kan. Kita tunjuk tu Dome of the Rock bukan bangunan asal. Itu dibina selepas daripada zaman Rasulullah, ya. Jadi zaman Nabi pergi itu adakah macam tu? Jawapannya tidak, ya. Jadi bangunan tu dibina kemudian. Tapi tempat masih dalam area tu. Hanging dome tu. Hanging rock. Jadi batu memang ada, ya. Tapi adakah kita kata Nabi solat tu di mana? Adakah di situ ataupun di mana? Tak. Para ulama menyebut kawasan tersebut, ya, kawasan tu yang dipanggil sebagai Masjid Aqsa tu, ya, yang bila kita solat di situ dapat 500, ya, gandaan pahala, ya. So itulah. Ada lain? Silakan. Ada apa? Ada apa? Ada satu tanya pasal apa di Madinah, Ustaz, yang jadi imam, apa yang jadi muazzin, Bilal bin Rabah satu. Bilal bin Rabah. Di Kubah Sa'ad bin Kharas. Oh dia jadi di Mekah Abu Mahzara. Tapi di Masjidil Aqsa tak ada. Sebab pada masa zaman Nabi itu Islam belum sampai di Masjid Aqsa ni. Belum sampai. Zaman Nabi belum. Dia dibebaskan zaman Umar. Itu pun tahun 17, ya, tahun 16 dan 17 Hijrah. Maknanya selepas Nabi wafat, Abu Bakar pun dah tak ada. Sebahagian sahabat pun sudah meninggal dunia. Tapi zaman pemerintahan zaman Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. So yang ada dalam sejarah tu kan di Kubah, di Mekah dan Madinah ada. Tapi Madinah ada seorang lagi lah. Sebab Madinah ada dua. Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta.
Dia buta. Sebab tu boleh lantik muazzin buta boleh. Ya. Malah Abdullah bin Umi Maktum pernah menjadi imam, ya. Pernah dilantik oleh Rasulullah menjadi imam solat boleh. Ya. Jadi imam solat boleh. Malah Abdullah bin Umi Maktum naik pangkat lagi. Jadi pengganti Rasulullah. Ketika Rasulullah pergi perang, jadi orang lelaki yang celik-celik semua pergilah. Tinggallah yang buta kan. Jadi dia dilantik menjadi ketua. Mana boleh? Boleh lelaki buta jadi ketua. Dengan syarat lelaki celik tak ada dah, ya. Kalau lelaki celik ada lagi, lantik yang celik. Jangan lantik yang buta. Ya. Tapi kalau mungkin Maktum pergi juga ke peperangan sebelum. Dia minta sebab dia nak rasa, ya. Dia pun nak mati syahidnya jalan Allah. Itu dia minta. Okey, tuan-tuan, ya, kita berhenti di sini, ya. Mudah-mudahan ada manfaat, ya. Tandakan muka surah 46 insya-Allah. Kita cuma yang sekali lagi tu saya nak minta ijaz lah. Minta ijaz. Sebab kena